Baik, baru saja semalam Jabatan Perakaan Malaysia DOSM telah mengeluarkan data terkini mengenai indeks, iaitu telah mengeluarkan indeks pengeluaran perindustrian Malaysia untuk bulan Februari 2023. Dan untuk kita lihat bagaimanakah situasi ataupun prestasi iaitu IPP Malaysia untuk bulan kedua tahun ini, mari kita teliti angkanya di mana di sini untuk indeks pengeluaran perindustrian IPP Malaysia untuk Februari 2023 telah mencatatkan peningkatan. Di sini kalau anda dapat teliti warna kotak oranye ini menunjukkan iaitu rekod terbaharu untuk bulan Februari bulan Februari iaitu 2 bulan lepas sebanyak 3.6% iaitu peningkatan berbanding pertumbuhan sederhana pada Januari 2023 yang lalu yang telah mencatatkan sebanyak 1.8%. Mari kita lihat bagaimanakah pergerakan IPP Malaysia ini dah setakat Februari tahun lepas 2022 sehinggalah Februari 2023 untuk waktu setahun ini. Dan kalau kita teliti bagaimanakah indeks pengeluaran IPP Malaysia untuk Januari 2022 iaitu Februari 2022 hinggalah Februari 2023. Di sini anda teliti iaitu adalah pergerakan daripada Februari tahun lepas iaitu kita dapat lihat iaitu pergerakan perjalanan dia naik turun kerana kita masih berada dalam fasa pemulihan dan banyak sektor telah dibuka iaitu namun kita dapat teliti iaitu pergerakan dan daripada setiap sektor industri terutama indeks pengeluaran per industri ini adalah dalam fasa pemulihan pergerakannya. Namun kalau kita nak teliti untuk lebih dekat pada iaitu perubahan tahun ke tahun, warna merah lain warna merah iaitu tahun ke tahun kita dapat teliti ia telah meningkat sebanyak 3.6%. Ini adalah peningkatan berbanding tahun lepas, berbanding bulan ke bulan iaitu negatif 5%, iaitu telah kita dapat ia meningkat pada bulan daripada Januari hingga Februari. Tapi kalau kita dapat lihat daripada bulan ke bulan ia mengalami trend penurunan untuk IPP kita, iaitu daripada bulan Disember 2022 telah kita lihat iaitu trend penurunan daripada negatif 2.3 sehinggalah negatif 5.1 dan ini adalah perubahan bulan ke bulan untuk indeks IPP kita. Dan kalau kita melihat bagaimanakah IPP kita mengikuti sektor-sektor, ada 3 sektor iaitu pelobongan, pembuatan dan juga elektrik. IPP kita meningkat adalah disebabkan dorongan sektor sektor pembuatan yang telah mencatatkan sebanyak 4.9%, masuk juga dengan elektrik daripada negatif pada bulan Januari telah meningkat pada negatif 1.1, manakala pelombongan mencatati kesusutan iaitu negatif 0.5%, iaitu kejatuhan pertama selepas 8 bulan mencatatkan pertumbuhan positif. Namun pelombongan telah mencatatkan penurunan untuk Februari 2023 manakala pembuatan yang telah beri sumbangan daripada sektor yang tertinggi beri sumbangan kepada indeks IPP kita. Sudah tentu kita akan bawakan pemain industri kita untuk mengulas antara data dan intipati daripada statistik oleh DOSM ini. Saya akan memperkenalkan iaitu tetamu kita yang sudah bersedia di Google Meet iaitu pengasas bersama Industri Unit IU, Datuk David Goropatam. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pada pagi ini. IPP indeks sudah keluar, kita melihat iaitu daripada bulan Januari ke Februari iaitu ada peningkatan daripada 1.8 iaitu naik dengan tinggi sekali sebanyak 3.5 lebih kurang 3.6. Jadi Datuk, adakah peningkatan IPP Malaysia pada Februari 2023 yang telah mencatatkan peningkatan iaitu 3.6% berbanding bulan sebelumnya iaitu 1.8%. Adakah ini menunjukkan sebenarnya Malaysia sudah is on the right track dalam recovery process? No, certainly. Sememangnya semua analis jika kita lihat dari tahun lalu sudah memberi satu fokus bahawa semestinya ada peningkatan di dalam ekonomi kita dan tapi kita mesti lihat we have to understand that kami masih dalam first quarter saja dalam proses inilah. Dan ada analis seperti Public Bank yang mengatakan dalam tahun ini kita akan mendapat satu peningkatan overall sebanyak 44% bagi 2023. Jadi saya rasa memang ini adalah satu perkara positif untuk negara kita.
Kalau kita teliti antara data yang saya bentangkan tadi, kita dapat lihat iaitu sektor pembuatan. Sektor pembuatan adalah pendorong utama kepada pengembangannya IPP kita untuk Februari 2023 dengan pertumbuhan yang ditunjukkan tadi hampir mencecah 5%. Jadi pada jangkaan Datuk sendirilah, adakah kita dapat saksikan perkara sama, pertumbuhan yang sama untuk sektor pembuatan untuk bulan yang akan datang dan pada waktu terdekat, dan apakah faktor besar atau utama yang mempengaruhi perkara ini? Saya rasa kita perlu melihat isu ini secara the short term, medium term dan long term lah. Okay. So kalau kita lihat short term, memang February is likely to have higher domestic consumption lah, sebab apa, kita ada hari raya dan sebagainya lah. Okay. Secara mid term, nampaknya still boleh tahan lah, sebab apa, negara China masih belum keluarkan, dia baru keluar daripada zero COVID policy kan. So we are likely to still maintain some kind of positive growth. So we have to see what happens there with China coming out of COVID and whether they are now going to carry on with their productivity and management. Tapi saya rasa if you also look at the geopolitical scenario, memang Malaysia is looking very strong. Even daripada tahun lepas, kalau kita lihat pertumbuhan pengeluaran kami and we compare it to other countries around the region, we did very, very well. We were in the top 3, I believe, if not the top. Dan antara lain adalah kerana policy-policy yang dibentangkan oleh the government lah. For example, we were very quick to come out of COVID, right? We came up with the SOPs and things like that. We allowed manufacturing to come back online quickly. Dan juga domestic demand. So that's the other thing. Kita juga telah somehow the government has spurred domestic demand. People got back to jobs very quickly. One of the big problems for us last year was the labor shortage, but that has been resolved. So saya rasa all these factors are very positive lah. What are the jangkaan things that could change? Number one, geopolitics, right? China, the chip industry, for example, is having a very big dip right now. Microchips, which will affect our productivity a little bit in that sector. So other than that, I think it's looking very positive. Selain itu adalah antara perkara-perkara positif yang kita teliti. Kita nak tengok juga kepada kesan negatifnya. Apakah cabaran ataupun downside risk yang Datuk sendiri lihat, dan bagaimana untuk kita kenal pasti juga isu-isu ataupun isu sedia ada, isu yang akan datang ni, dan bagaimanakah appetite pelabur dalam waktu terdekat? Appetite pelabur pada waktu terdekat adalah positif. Khasnya kerana geopolitik lah. Sekarang kita lihat apa yang berlaku di US, Ukraine, di Europe dengan China. Jadi Malaysia masih dilihat sebagai sebuah negara yang stabil dan maju dengan populasi yang lebih kurang which is good, right? And all the indicator, kalau lihat bagi pelabur, dia lihat indikator-indikator ekonomi kami. Dan kita lihat indikator ekonomi kami adalah baik. Walaupun it's not excellent dalam 3-4% perkembangan ekonomi kita, tapi kadar itu adalah baiklah. Okay. So pada masa ini, kerana ada isu-isu di luar, geopolitik isu dan sebagainya, saya rasa pelaburan mungkin masuk, dan juga kadar mata wang kita juga adalah atraktif lah bagi pelabur asing. Yang kedua yang akan ada impact kepada kami adalah sekarang kita lihat ada banyak sanction dan tarif terhadap produk-produk China, negeri China. Jadi kalau kita boleh menjadi launchpad bagi produk-produk yang mana tidak boleh keluar ke negara-negara yang membuat sanction atau negara-negara yang memberi tarif semua ni. Jadi ASEAN khas Malaysia. Sebab Malaysia, we are already set up to do it. Jadi ini
kalau kita lihat long term, kalau we can play that role, kita boleh menjadi satu middle person lah, seperti yang kita lakukan bagi hundreds of years, you know. Datuk, berbakikan 2 minit ini, sudah tentu Ya. pemain industri memang sedang berusaha berterusan dengan pihak kerajaan iaitu pembuat dasar untuk kita pastikan trend yang positif dalam perkembangan ekonomi kita. Jadi apa lagi bentuk kerjasama yang boleh Datuk kongsikan antara industri, pihak pemain industri dan juga pembuat dasar yang boleh dilaksanakan lagi ataupun tambah baik untuk kita pastikan kita dapat maintain trend-trend ekonomi positif termasuk trend IPP Malaysia ini dalam pada waktu yang akan datang. Apa lagi yang boleh dilakukan, Datuk? Saya rasa kita ada banyak layer lah antara politik dengan orang yang pengeluar ni. Ada layer banyak lah. Dan saya rasa kita perlu keluarkan layer ini, ada satu direct connection dengan industri, number one. Number two, kita perlu satu one-stop shop bagi industri. Sekarang kita ada many ministry lah, kena pergi sini, kena pergi sana, kena dapat ni, kena dapat lesen ni, kena, you know, if we want to, kalau kita nak berjaya dalam meningkatkan produktiviti kita, kita kena semua dalam satu tempat. Jadi just one-stop shop, semua yang perlu untuk kita meningkatkan pengeluaran, kita boleh dapat atau you know, we are able to deal with one ministry on this issue, right? And then and what I mean by that is, kalau kita nak label ke, kita nak licenses ke, atau apa pun lah, tanah ke, factory ke, semua ni patut diadakan, diselenggarakan dalam satu agensi lah, saya rasa. I think that's going to help us a lot. Baik. Walaupun kita sudah mendapatkan angka ataupun rekod menunjukkan trend pertumbuhan yang positif dan melalui Indeks Pengeluaran Perindustrian Malaysia kita IPP dengan data terkini Februari 2023 mencatatkan antara yang tertinggi berbanding bulan Februari 2023. Ini adalah berita baik, tapi sudah tentu perlu ada usaha yang berterusan untuk kita pastikan penambah baik dapat dilakukan dan kerjasama semua pihak sentiasa dilakukan agar kita dapat pacu pertumbuhan ekonomi negara. Sudah itu saya ucapkan terima kasih kepada pengasas bersama industri Unite IU, Datuk David Goropatam, dan semua perkongsian ini akan kami rangkukan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani.